بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب متفق عليه وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل dari Anas radhiyallahu anhu qala adalah Rasulullah iza irtahal, apabila Nabi berangkat fi safarihi, dalam permusafirannya, qabla an tazigha asy-syams, sebelum tazigha asy-syams tazigha asy-syams ay malat nahwa al-gharb ba'da an tawassatat as-sama'. Maksud tazigha asy-syams, lepas matahari condong ke arah barat, ba'da an tawassatat as-sama', lepas dia daripada tengah langit maka dia telah condong ke arah barat maka Nabi akhara az-zuhra, Nabi melewatkan zuhur, ila al-asar, ke asar, summa nazal fajama'a bainahuma, setelah sampai fajama'a bainahuma, kemudian Nabi jamak di antara keduanya, iaitu zuhur dengan asar dalam waktu asar apabila matahari telah pun condong ke arah barat. Fa in zaghati syams qabla an yartahila, fa in zaghati syams, kalau matahari itu telah condong sebelum an yartahila, salla adh-dhuhra summa rakib, sebelum Nabi bermusafir maka Nabi akan salat zuhur, summa rakib, kemudian Nabi pun jalan. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Al-Hakim dengan sanad yang sahih, salla zuhra wal asra summa rakib, Nabi salat zuhur dan asar kemudian bergerak. Wali Abi Nuaim, bagi Abi Nuaim dalam Mustakhraj Muslim, kana idza kana fi safarin, apabila Nabi dalam bermusafiran, fazalati syamsu salla zuhra wal asra jami'an, fazalati syams, matahari telah zalat, telah tergelincir, maka Nabi salat zuhur dengan asar jami'an, sekali, summa irtahal, kemudian Nabi pun bergerak. Wa an Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ghazwati Tabuk فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا رواه مسلم. Dari Muaz ibn Jabal radhiyallahu an, kharajna ma'an nabi, kami keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ghazwati Tabuk, dalam peperangan Tabuk. Fakana yusalli dhuhra wal asar jami'an, adalah Nabi salat zuhur dengan asar sekali, jami'an, jama', wal maghrib wal isya jami'an, dan maghrib dan isya jama'. Rawahu Muslim.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقصروا الصلاة في أقل من 4 برود من مكة إلى عسفان رواه الدارقطني بإسناد ضعيف والصحيح أنه موقوف كذا أخرجه ابن خزيمة. Dari Ibnu Abbas qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini dah lawas adli dah. La taqsurus salah, jangan kamu mengkasarkan salat fi aqalla min 4 burud, kurang daripada 4 burud. Kita sebut dah 4 burud yang hadis-hadis yang lalu. Min Makkah ila Usfan, dari Makkah ila Usfan. Hadis rawahu Daraqutni dengan sanad yang dhaif. Marfu' dhaif. Hadis ini marfu' dhaif tetapi sahih secara mauquf, sahih kepada para sahabat. Kada akhrajahu Ibnu Khuzaimah, itu yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Fahuwa dha'ifun lianna fihi Ismail ibn Ayyash. Kerana dalam sanad hadis ini ada Ismail ibn Ayyash dhaif. Dan riwayatnya daripada Al-Hijaziyin da'ifah. Kalau sekiranya dia riwayat daripada Hijaziyin da'if. Wa Abdul Wahhab ibn Mujahid matruk. Dan rawi yang bernama Abdul Wahhab ibn Mujahid matruk. Rawi yang tak dipakai, matruk. Da'if jiddan. Was sahih anna zalika min qawli Ibn Abbas. Yang sahihnya ia daripada kata-kata Ibnu Abbas. Kama qala Al-Baihaqi, sebagaimana disebut oleh Al-Imam Al-Baihaqi, dan telah didhaifkan oleh Ibn Mulaqqin marfu'an wa sahahahu mawqufan. Dhaif secara marfu', sahih secara mawquf. Dhaif secara marfu', sahih secara mawquf. Apa maksudnya? Maksudnya marfu' dhaif. Apabila marfu' dhaif, maka tak ada satu hadis yang marfu' yang menyatakan had, sebagaimana yang telah kita bahas kuliah yang lalu. Tak ada hadis yang sahih daripada Nabi marfu' yang menghadkan jarak untuk membolehkan seseorang itu qasar. Ada secara mauqufan, iaitu mauquf, iaitu kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jarak dengan tempoh berapa lama dan sebagainya telah pun lalu dalam hadis-hadis yang lalu. Dalam hadis yang awal yang kita sebutkan tadi, al-jam'u jaizun fil waqtil mushtarak, memberi faedah jamak salat itu masyru', dan jamak salat itu jaiz, harus fil waqtil mushtarak, dalam waktu yang berkongsi. Mushtarak maksudnya zuhur dengan asar boleh berkongsi, dan maghrib dengan isyak boleh berkongsi. Fataratan fi awalil waqt, kadang-kadang di awal waktu yang kita namakan jam'an taqdiman, jamak taqdim. Kadang-kadang fi akhirih, kadang-kadang yujma'u fi ma bainahuma fi wasatil waqtain, kadang-kadang dijamakkan di pertengahan antara dua waktu, iaitu antara zuhur dengan asar, tengah-tengah dijamakkan, atau jamak di awal atau jamak di akhir. Qad yaqa'an ma'an fi akhir waqtil ula wa qad taqa'u fi hadhihi fi hadha wa hadhihi fi hadha, wa kullu hadha jaizun li'anna al-asla hadhihi al-mas'ala أن الوقت عند الحاجة مشترك والتقديم والتوسط بحسب الحاجة والمصلحة. Kesimpulannya, semua itu jaiz, boleh berlaku. Semua itu boleh berlaku berdasarkan aslu masalah. Asal masalah pada waktu itu berdasarkan hajat. Indal hajah, jika ada hajat, mushtarak. Wa taqdim, boleh taqdim, boleh pertengahan, dan boleh di akhir, mengikut maslahah dan keperluan. Mengikut maslahah dan keperluan. Jamak itu adalah bertujuan li raf'il masyaqqah,
Rafi'il masyaqqah, tujuan jamak adalah untuk mengangkat kesulitan. Sama dengan qasar, angkat kesulitan. اختلف العلماء في جواز الجمع إلى 3 أقوال. Telah berselisih para ulama di dalam mengharuskan jamak kepada 3 pandangan. Telah berselisih para ulama dalam mengharuskan jamak ini kepada 3 aqwal, 3 pandangan. فذهب الجمهور ومنهم الإمامان الشافعي وأحمد إلى جواز جمع التقديم والتأخير بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. Mazhab jumhur, minhum, antara yang jumhur itu adalah 2 imam, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Al-Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad harusnya jamak taqdim wa ta'khir. Boleh jamak taqdim dan ta'khir baina az-zuhri wal asar, antara zuhur dan asar, antara maghrib dan isya. Wa zahaba Malikun fi ihda ar-riwayatain anhu wa Ibn Hazm ila jawazi jam'i at-ta'khir dun at-taqdim. Adapun Imam Malik dalam salah satu pandangannya ataupun salah satu riwayat, 2 riwayat daripada Imam Malik dan Ibn Hazmin, harus jamak takhir bukan takdim. Harus jamak takhir bukan jamak takdim. Wa zahaba Abu Hanifah wa sahibah ila adami jawazihi mutlaqa. Adapun Abu Hanifah dan 2 anak muridnya menyatakan tidak boleh secara mutlak jamak, tak boleh. Illa an yakuna jam'an suriyan, melainkan jamak suri. Jam'an suriyan, jamak secara gambaran macam jamak, tapi tidak jamak. Bimakna an tuakhkhara as-salah al-ula ila akhir waqtiha. Maknanya melewatkan waktu salat pertama sehingga akhir waktunya, wa taqaddama as-saniyah fi awwali, dan diawalkan waktu yang kedua tu pada awal waktunya. فتصليا جميعا هذه في آخر الوقت والأخرى في أول الوقت. Maka orang itu salat di akhir waktu zuhur, di awal waktu asar. Itu namanya jamak suri. Secara zahirnya macam tak jamak. Secara zahir macam tak jamak lah. Sebab yang awal dia sembahyang zuhur, tapi dia sembahyang zuhur di akhir waktu. Kemudian dia salat asar di awal waktu. Sebagaimana hadis mustahadah. Sebagaimana hadis perempuan mustahadah. Istihadah. Iaitu Nabi SAW suruh melewatkan waktu awal dan mentakdimkan waktu yang kedua. Ataupun mengawalkan waktu yang kedua. Maka Abu Hanifah mengambil pandangan itu jamak suri. Istadalla al-jumhur bihadisi Mu'az alladhi ma'ana. Adapun jumhur berdasarkan hadis Mu'az yang kita baca. Wa ba'dul ulama sahhaha hadzal hadis wa ba'duhum takallama fih. Sebagai ulama mensahihkan hadis ini, sebagai ulama membincangkan persoalan hadis ini, sahihkah ataupun dhaif. Wa asluhu fi Muslim biduni jam'i taqdim. Asal hadis dalam Muslim tanpa sebut jamak taqdim. Tanpa sebut jamak taqdim. ومن لا يرى الجمع أجاب عن جوازه بعدم صحة أحاديث وذهب الجمهور إلى جواز الجمع مطلقا سواء أكان المسافر نازلا في سفره أو جادا به السير واستدلوا بما جاء في الموطأ. Jumhur kata boleh belaka jamak secara mutlak berdasarkan dalam Muwatta an Mu'az, daripada Mu'az, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhara as-salat yawman fi ghazwati Tabuk. Adalah Mu'az melewatkan salat pada satu hari yauman fi ghazwati Tabuk, dalam peperangan Tabuk. Summa kharaja fa shalla adh-dhuhra wal 'asr jami'an. Kemudian dia keluar dan dia salat zuhur dengan asar jam'an. Summa dakhala summa kharaj fa shalla al-maghrib wal 'isha. Qala Ibn Abdul Bar hadha hadithun sabitul isnad. Berkata al-Imam Syafi'i dalam Al-Umm wal Baji fi Syarh al-Muwatta,
Syafi'i sebut dalam Al-Um, Al-Baji min kibari ulama'i Malikiyah. Al-Baji antara ulama besar Malikiyah. أن دخوله وخروجه لا يكون إلا وهو نازل غير جاد في السفر وفي هذا رد قاطع على من قال لا يجمع إلا إذا جد به السفر وذهب ابن القيم وجماعة إلى اختصاص جواز الجمع لوقت الحاجة وهي إذا جد به السفر ودليلهم حديث ابن عمر. Maka sebagai ulama kata apabila jadda bihi safar itu maksudnya bila bermusafir. Jadda bihi safar maksudnya dalam dia bermusafir itu maka boleh annahu kana idza jadda bi sayr jam'un bain al-maghrib wal isya wa yaqul inna an-nabi kana idza jadda bi sayr jama'a bainahuma. Nabi menjamakkan kedua-duanya. Secara kesimpulan jumhur mengharuskan boleh ataupun membolehkan mengharuskan mana-mana waktu tak kira. Kerana kalau sekiranya kita hanya menyebutkan di akhir ataupun di awal, maka itu menafikan rukhsah dan menafikan maslahah ataupun hajat. Juga pandangan Abu Hanifah yang hanya mengambil hadis yang menyatakan jam'an suriyan jamak suri, itu juga tidak menepati syarat ataupun tidak menepati rukhsah, keringanan di dalam dalam musafir. Berikutnya fawaid. Al-faidatul ula. Apa yang disebutkan di dalam masalah jamar huwa uzrus safar. Hadis yang kita bacakan ini menyebut hanya keuzuran di dalam musafir. Keuzuran di dalam musafir. Wa hunaka a'dzar, sana ada lagi keuzuran yang lain yang mengharuskan jamak, antaranya matar, hujan, al-matar. Rawahul Bukhari anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'a baina al-maghrib wal isya fi lailatin mutirah. Adalah Nabi menjamakkan antara zuhur dengan asar, antara maghrib dengan isya pada malam yang hujan, fi lailatin mutirah. Wa khassa al-jam' huna baina al-maghrib wal isya دون الظهر والعصر وجوزه جماعة من العلماء. Sebahagian kata oleh kerana hadis ini sebut maghrib dengan isyak saja, maka maghrib isyak. Maka sebahagian ulama menyatakan tak kiralah zuhur dengan asar pun kalau sekiranya hujan boleh jamak. Wa minhal maradu, antara lain adalah sakit. Sebelum tu hujan ni, masalah hujan dia boleh jamak di masjid, bukan di rumah di masjid. Bila hujan dia pun jamak kat rumah tak boleh. Rumah ikut time. Tapi kalau dia salat maghrib dekat masjid hujan, maka imam kata kita jamak sekali. So bila jamak nanti balik terus tak payah datang dah isyak. Orang yang dekat rumah salat asing lah maghrib dulu, nanti waktu isyak masuk isyak, salat isyak. Hujan lebat, hujan renyah. Dia tak sebut malam yang hujan. Maka hujan lebat ke? Hujan renyah-renyah ke? Boleh baginya jamak di masjid. Sebahagian negara Arab baru turun sikit-sikit hujan dah jamak. Rumah dekat, dia hujan, dia tak pergi masjid, so dia tak boleh jamak. Siapa engkau? Aku imam. Yang suruh jamak ni imam. Imam. Bukan makmum Sebab imam berkuasa kat masjid dia. Maka imam kata hujan ni, kita jamak. Muazzin, qamat. Mana? Kalau imam tak ajak tak ada. Balik Ataupun tunggulah.
Isyak. Berikutnya, wa minhal marad. Antaranya sakit. Faqad rawa Muslim anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a baina adh-dhuhr wal 'asr wal maghrib wal 'isya min ghairi khaufin wala matarin wala safarin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjama'kan di antara zuhur dengan asar wal maghrib wal 'isya min ghairi khaufin, tanpa ada ketakutan, tanpa ada hujan, wala safar, tanpa musafir. Nabi jama'. Wa qad thabata jawazul jam'i lil mustahadah, dan telah pun sabit bahwasanya harus jama' bagi al mustahadah, perempuan yang istihadah. Wa huwa na'un marad, dan istihadah itu adalah salah satu jenis penyakit. Wa qad jawaza al jam'u li hadhihi al a'dhar wa amthaliha مالك وأحمد وإسحاق والحسن وقال به جماعة من الشافعية منهم الخطابي والنووي. Dan telah mengharuskan jamak dengan keuzuran-keuzuran ini, iaitu keuzuran sakit ni adalah Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Ishaq ibn Rahoya, Imam Al-Hasan, Imam dan jama'atun minasy-Syafi'iyah, dan sekumpulan daripada ulama Syafi'iyah, minhum antara Asy-Syafi'iyah itu Al-Khattabi wan Nawawi. Al-Khattabi, Imam Al-Khattabi dan Al-Imam Nawawi. So, hadis ni bagi tahu kepada kita, kadang-kadang Nabi SAW jamak antara salat tanpa ada takut, tanpa matar, tanpa safar. Habis tu, macam mana? Suka-suka kita? Ke macam mana? Hari ni rasa nak jamak lah. Senang. Dah lama kita tak jamak, ini kita jamak. Al-Imam Nawawi menyebutkan, dengan syarat alla takuna adatan, dengan syarat tidak menjadi adat, dengan syarat tidak menjadi adat, kebiasaan. Macam mana adat tu? Sekali-sekali. Takkan lo macam tu, Ustaz. Kalau hak yang takkan tu hang jangan buat. Tu jangan buat lah. Solat macam biasa. Kadang-kadang saya lagi cakap, mana kata aku sesat pula. So debat tak mau, penakut. Contoh, katalah dia penat sangat. Tapi sebenarnya wallahualam, yang lebih bagusnya untuk diamalkan kalau sekiranya betul-betul perlu. Kalau ada keperluan hajah tadi tu, dengan syarat tak jadi adat lah, dengan syarat tak ada menjadi kebiasaan. Apa maksud kebiasaan? Everyday dia buat. Mana boleh? Tak boleh lah. Suka-suka je setiap hari nak buat, tak boleh lah. Sebab itu An-Nawawi kata, jangan jadikan dia adat. Bila jangan jadikan adat, jika ada keperluan dan masyakkah, ambil lah. Contoh, disebutkan tadi, kemungkinan kerja banyak sangat, dia balik sangat-sangat penat. Balik-balik penat, dah tak larat dah sangat-sangat, dah ngantuk penuh, dia pun tidur. Saat lagi jamak lah dengan isyak nanti. Boleh? InsyaAllah. Boleh lah. Tapi kalau setiap hari penat, jangan kata. Itu dah jadi keadaan kebiasaan. Katalah dia pergi, yelah orang kerja dan sebagainya. Doktor keumpamanya, operation makan berjam-jam, penat dah tak larat dah. Dia pun tidur lah dulu.
Kalau solat dalam keadaan ngantuk dan tak berapa nak larat ini, kan juga ada hadis tak bagi kita solat dalam keadaan ngantuk sangat. Takut kita terdoa celaka atas diri. Maka tak boleh. Tidur dulu. Tidur sekejap. Maka dia pun ambil untuk di jamak berikutnya. Kenduri kahwin. Dia kenduri kahwin. Anak dia. Sibuk sangat melayan tetamu dan sebagainya. Ha? Apa dia? Saat lagi aku pergi masuk dalam, duit tak dapat pula. So, kerana banyak sangat tetamu dia layan dan sebagainya, tetamu datang sehingga Allah dah lewat dah ni. Jamak lah. Kan? Orang kahwin anak ni setiap hari tak? Mana ada orang kahwin anak setiap hari? Anak dia ada 2 orang je. Mungkin tahun ni dan mungkin 5 tahun ke depan baru dia berikutnya. Kenduri pula tak? Boleh? Boleh. Illa an takuna adatan. Illa an la takuna adatan. Jangan jadikan adat, kebiasaan. Tak boleh. Oh, confused lah. Tak boleh. Tak payah buat. Orang sakit, so dia boleh duduk, dia boleh baring, dia boleh. Hang tak sakit, hang tahulah. Hang tak tahu. Kita ni kadang-kadang bercakap dalam keadaan kita ni tak pernah rasa. Kan? Orang buat kajian dekat hospital tu, berapa persen tak semayang? Berapa? 90 lebih persen dekat hospital tak solat. Kenapa? Macam-macam alasan. Sakit. Nanti balik qada lah. Itu jawapan yang masyhur. Jawapan yang glamour adalah balik qada lah. Pakai CBD, beg kencing, najis. Ada beg kolostomi, najis. Dia pun tak sembahyang. Nak dapat orang duduk hospital, tanya, nurse, ada ustaz tak kat hospital ni? Nak tanya sikit tentang solat ni, lepas operation nanti macam mana cara solat ni? 11 tahun saya kerja hospital, masih boleh kira dengan jari berapa orang tanya. Masih boleh kira dengan jari 11 tahun duduk hospital. Boleh, tak sampai lagi ni. Masih cukup jari saya untuk saya kira. Berapa orang yang tanya nurse, ada tak ustaz untuk dia tanya cara solat lepas operation? Itu hakikatnya, itu reality. Ustaz yang mengajar tak boleh pun, masuk hospital boleh pula. Ustaz yang mengajar tak boleh tu. Ustaz yang mengajar tak boleh solat jamak ni, dia masuk hospital dia tak semayang Dia tak semayang. Ustaz. Lepas ustaz, ranking kedua imam. Imam masjid. Dekat hospital tak semayang. Imam masjid tu. Dengan alasan tadilah qada. Agak-agak duduk hospital, kalau duduk sebulan, agak-agak lepas keluar, larat qada tak? Tunggu sihat. Kalau tak sihat mampu terus. Dia sihat, dia keluar pula. Lepas sihat, berjalan minum kedai kopi. Lepas sihat, minum kedai kopi, nak berjalan kawan-kawan tu, nak pergi Switzerland, nak pergi Amerika, nak melancong. Tak kodok-kodok lagi tu. Belum kodok-kodok lagi tu. Ni lah ada ustaz-ustaz meringai. Ada ke boleh jamak tu orang sakit? Cuba duduk hospital tengok. Cakap ikut sedap mulut. Dia bila dia duduk hospital, dia tahu keadaan. Itu belum lagi. Tak boleh wuduk satu. Tak boleh wuduk. Tayamum. Tak boleh tayamum.
Ha? Tanam. Tak boleh tayamum. Qada. Qada lah. Atau solat hormat waktu. Solat hormat waktu. Macam lah nak buat solat hak wajib yang tak hormat waktu tu pun tak nak. Nak hormat waktu. So, orang yang macam ni tunggulah tak apalah. Kau jangan jamak nanti. Kau jangan jamak. Ni, perempuan istihadah ni tadi, yang majoriti menjadikan dalil bolehnya menjamakkan solat itu, nak buat mana? Tinggal lagi kita sebut, hak yang dalam masalah ini, orang yang ada keperluan lah. So, bila dia sakit, dia perlu kepada jamak. Jamak lah. Daripada dia meleha tak solat. Memanglah, betul bayarlah. Fidyah beras. Tolak-tolak sorong troli. Sebulan di hospital, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Tak trailer. Yang nak bawa turun tu, ambil trailer tu, ke depan, tu ke belakang, ke depan, ke belakang. Depan tu bubuh imam tu, belakang tu bubuh anak tu, langgar tu, memang pui. Masalah. Buat mana? Tak boleh buat lah. Orang sakit ni, orang sakit ni, kita sedaya upaya meringankan keadaan dia supaya dia boleh solat. Bukan menyusah-nyusahkan lagi sehingga dia rasa tak mau solat. Sepatutnya ustaz-ustaz tu ambil hak yang tak boleh tu. Para imam bila fatwa dia beri yang paling mudah. Tapi untuk diri sendiri dia ambil azimah. Untuk diri sendiri ambil lah hak yang susah. Sebab kau imam, kau ustaz, kau imam. Untuk bagi fatwa kepada orang awam, bagi hak yang ringan yang dia boleh buat. So boleh solat duduk ke baring dan sebagainya. Tapi kalau keadaan pesakit itu, contohnya oleh kerana makan ubat dia menyebabkan dia mamai dan sebagainya, sehingga waktu zuhur habis dia sedar waktu asar, jamak lah, pun masalah. Doktor yang nak operation sebelum zuhur, operation tak siap-siap, bocor, ada leak pula, darah keluar lagi, ada pendarahan, buat tertinggal pula besi dalam. Tu nak bilik-bilik cari pula dah, cari mana besi ke dalam. Ada operation yang sejam 2 jam siap, ada operation yang makan berjam-jam tak siap-siap. So doktor ni tadi, hak zuhur ni tadi, dia masuk operation theater sebelum zuhur, sehingga dah masuk waktu asar, patient ni belum selesai masalah dia lagi ni. Tak nak tinggal hobi tu tinggal langah dia, tutup dengan kainnya, tutup dengan tudung saji ya. Semaya. Nanti lalat pula tu. Maka dia jamak lah. Dah, itu masalah orang sakit. Dan masalah menjamakkan solat tanpa ada keuzuran ni tadi. Kalau confuse, tak tahu uzur ke tak uzur ke, boleh ke tak boleh ke, tak payah buat. Buat macam biasa. Ni lah Wahabi. Nawawi pun Wahabi, Khattabi pun Wahabi. Sekian masalah.
الفائدة الثانية اختلف العلماء في السفر الذي يباح فيه الجمع فمذهب الشافعي وأحمد يومان قاصدان يعني 16 فرسخا. Ini semua dah kita bahas kan ni. فائدة الثالثة جمهور العلماء يرون أن ترك الجمع أفضل من الجمع إلا في جمعي عرفة ومزدلفة لما في ذلك من المصلحة فيهما بخلاف القصر فإنه سنة وفعله أفضل من تركه. Jumhur ulama, majority ulama melihat meninggalkan jamak itu afdal. Tak jamak, afdal. Illa, kecuali jam'i Arafah wa Muzdalifah. Kecuali dekat Arafah dan Muzdalifah, jamak. Jangan buat jamak. Itu lebih afdal. Jangan buat jamak, itu lebih afdal. Jumhur berpandangan meninggalkan jamak adalah lebih afdal. Melainkan Arafah, Muzdalifah. Lima fi zalika minal maslahati fihima. Kerana dekat Arafah dan Muzdalifah itu ada maslahah. Bi khilafil qasri. Ini berbeza dengan qasar. Kerana qasar itu adalah sunnah. Dan buat itu afdal. Qasar sunnah afdal. Jamak tinggalkan lebih afdal. Jamak tinggalkan lebih afdal. Maksudnya apa? Maksudnya dia qasar saja. Jika tak ada keperluan jamak, tak payah jamak. Maka dia salat zuhur 2. Saat lagi bila masuk asar, baru buat asar 2. Nanti maghrib 3. Nanti tunggu insya 2. Dia tak jamak. Sebab tiada keperluan jamak. Tak ada keperluan jamak. Walaupun majoriti kata boleh jamak. Walaupun majoriti kata boleh jamak, tapi afdal tak payah jamak jika tak ada keperluan. Kita dah sebut dah tadi, mazhabul jumhur, dua, terutamanya al-Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad menyatakan boleh jamak takdim takhir, tak kisah, boleh berlaku. Majority. Mazhab Abu Hanifah kata tak ada jamak, melainkan jamak suri. Melainkan jamak suri. Imam Malik kata jamak takhir. Jamak takhir boleh, takdim tak ada. Atau takdim tak payah. Takhir. Majoriti yang menyatakan jamak tadi itu menyatakan afdalnya tinggalkan jamak. Jamak tadi itu maksudnya boleh ke tak boleh? Boleh. Tapi bila dibahaskan afdal ke tak, maka yang afdalnya tak payah jamak. Melainkan Muzdalifah Arafah. Arafah Muzdalifah jamak. Jika ada keperluan dalam permusafiran, jamaklah. Kita travel. Dan travelnya bergerak. Jad dan fis safar. Gerak ke sana kemari, ke sana. Lepas ni nak pergi sini pula. Lepas ni pergi sini pula. Lepas ni pergi sini pula. Lepas ni pergi sini pula. Kerja. Naik bas, turun bas. Naik bas, turun bas. Naik bas, turun bas. Jamaklah. Sebab itu lebih mudah dan lebih ambil rukhsah. Tapi duduk saja kat rumah nak. Duduk kat rumah anak, tak ada kerja. Saya solatlah bersendirian. Maksudnya solatlah, jangan jamak. Zuhur-zuhur asar-asar lah. Dan jika ada pula masjid, dia jadi macam orang mukim lah. Dia kena pergi masjid. Dengar orang azan, pergi masjid. Macam kita sebut dulu, minggu lepas. Orang yang, musafir juga, bila dia bermusafir, duduk dekat tempat yang dekat dengan masjid dan azan, sepatutnya pergilah. Tak ada. Depends. Pergi, elok pergi. Sebaiknya, bukan sebaik tamam. Sebab dah dia pergi jemaah kat masjid, tamam lah. Memang kena tamam sebab ikut imam. Macam kita duduk kat Mekah, Madinah lah. Bagi mereka yang berpandangan tidak ada had hari, dia duduk dekat Mekah 5 hari. Dia duduk kat Madinah, biasa berapa?
4-5 lah, lebih kurang macam tu kan. So dia kan pergi sembahyang kat Masjid Haram. So dia tamam kan, sebab ikut imam Masjid Haram. Kemudian dia tak jamak. Kita tak jamak kan. Lepas dah Zuhur, tamam sebab ikut imam, balik hotel balik ataupun pergi shopping tak. Selagi Asar datang lagi, selagi Maghrib datang lagi, selagi Isyak datang lagi, hak malas duduk hotel. Dia pula hari tu kita punya trip adalah ke Taif. Dan jamak lah. Sebab pergi Taif dan qasar. Sebab kita salat bersama jemaah kita. Tapi kalau tak ada keperluan, turun. Sembahyang kat bawah tu, pergi masjid. Ni tidur untuk kerja. Pahala besar. Habis. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف وهو في مراسيل سعيد بن مسيب أو مسيب عند البيهقي مختصرة. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati, sebaik-baik umatku adalah orang yang bila dia buat salah dia istighfar. Apabila dia musafir dia qasar, wa aftaru, dan berbuka puasa. Akhrajahu Tabrani fil Awsat dengan sanad yang dhaif. Hadis ni dhaif. Ada apa nak tanya sebelum kita masuk berikutnya? Masuk tanpa bergantung pada waktu. Niat takhir, betul? Tukar takdim. Tak ada masalah, boleh. Dia mula nak jamak takhir. Kemudian apa-apa tiba-tiba tukar plan. Tukar plan. Dia kata, jom kita jamak siap-siap lah. Boleh. Dia dah tukar niat dah pun. Boleh tukar niat dah. Boleh belaka. Tu tak ada masalah. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala, adalah aku ini kena bawasir. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW anis salati. Maka Nabi pun kata, salli qa'iman, salat berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan, kalau tak mampu duduk, dan kalau tidak mampu fa'ala janbin, atas lambung. Fa'ala janbin. Rawahul Bukhari. Bawasir penyakit lah, hak yang kita panggil buasir. So orang yang kena sakit buasir ni mungkin akan masalah bila dia duduk. So bila dia duduk, benda tu masih terkeluar lagi, kadang sakit lah. Maka dia tanya kepada Rasulullah. Nabi kata berdiri. Kalau dah tak boleh berdiri, duduk, dan tak boleh duduk ala janbin. Hadis ini jelas. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebankan mereka apa yang kita mampu. Tak boleh berdiri, duduk, dan tak boleh duduk baring. Dan keadaan hak disebutkan berdiri, duduk faqaidan, duduk. Terpulang. Duduk macam mana? Duduk sukati dia. Fa in ajiza aw syaqqa alaihi shalla qaidan
والأفضل أن يكون في الجلوس الذي في موضع القيام متربعا وفي غيره مفترشا فإن عجز أو شق عليه صلى على جنبه والأفضل أن يكون الجنب الأيمن مستقبل القبلة. Kalau dia tak mampu maka ala au syaq alaihi salla qaidan, duduk. Dan dia duduk itu maudhi'il qiyam mutarabbi'an wa fi ghairihi muftarishan. Kalau dalam tempat berdiri itu mutarabbi'an. Mutarabbi'an macam duduk macam mana? Apa kita panggil? Apa dia terjemah tu mutarabbi'an? Ha? Oh, isyarah. Mutarabbi'an boleh orang kata bersila, boleh duduk antara dua sujud. Jika dalam keadaan duduk muftarishan. Muftarishan duduk tahiyat lah. Duduk tahiyat. Tapi ini semua tak ada dalil lah. Umum. Nak duduk macam mana? Tengok keadaan lah. Dah dia tak boleh nak duduk macam antara dua sujud, dia duduk tahiyat akhir. Mungkin dia tak boleh nak duduk macam tu, ada gout. Tu tak boleh nak kena kaki tu, maka bila dia berdiri, dia rukuk, bila dah bangkit daripada sujud, dia duduk terus melunjur kaki, contoh. Itu dia boleh. So, macam tu lah. Tak boleh pula dah kalau dia duduk pakat tak bangun dah lah. Kalau dia duduk memang tak boleh bangkit dah. Orang tua. Duduk atas kursi. Duduk atas kursi. Kalau tak boleh, boleh baring. Baring pula ala syiqihil aiman. Dan kalau tak boleh, belah sini dah. Kalau tak boleh, menelentang. Jangan menerap dah. Berikutnya, An Jabir radhiyallahu anhu qala 'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maridan fara'ahu yusalli 'ala wisadatin farama biha wa qala salli 'ala al-ardi in istata'ta wa illa fa'awmi ima'an waj'al sujudaka akhfad min ruku'ik. Rawahu al-Baihaqi wa sahhahahu Abu Hatim waqfah. Dari Jabir, Nabi melawat orang sakit dan Nabi melihat orang ini salat sujud atas bantal wisadah. Farama biha, Nabi ambil bantal tu, Nabi campak. Wa qala salli 'ala al-ardi, dan Nabi kata salat atas lantai atau atas bumi. Maksudnya sujud bawah betul-betul. Kalau dah tak mampu maka imaan dengan isyarat. Tak mampu dengan isyarat, jadikan sujud lebih rendah daripada rukuk. Jadikan sujud lebih rendah daripada rukuk. Al-hadithu da'if. Hadis ini da'if. Rawahu al-Baihaqi bisanadin qawi walakin sahhaha Abu Hatim waqfah. Imam Abu Hatim kata hadis ini mauquf. Wa akhrajahu al-Baihaqi min tariqi Sufyan al-Thawri. Al-Imam al-Baihaqi daripada jalan Sufyan al-Thawri. Dalam hadis yang lain, dia sujud atas bantal. Nabi buang bantal, dia ambil pula meja. Ataupun dia ambil meja, Nabi buang meja, dia ambil bantal. So, tak boleh. Orang yang salat, kalau dah tak boleh sujud atas lantai, maka dia sujud secara imaan, iaitu isyarat kepala, dengan menjadikan sujud lebih akhfad, lebih rendah daripada rukuk. Wa an Aisyah qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yusalli mutarabbi'an. Adalah Aisyah radhiyallahu an melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Nabi salat secara mutarabbi'an. Mutarabbi'an ay jilsat al-insan saniyatan qadamayhi tahta fakhidayhi mukhalifan lahuma. Iaitu ataupun macam kita sebut tadi, mutarabbi'an boleh maksudnya bersila. Mutarabbi'an boleh maksudnya bersila.
Wallahu a'lam. Ada orang nak tanya? Akan datang kita masuk bab salatil Jumu'ah. Bab salat Jumaat. Ada persoalan? Jamak sebelum memulakan perjalanan. Aha. Dia jamak. Kalau dia musafir, Zuhur dia ikut imam 4. Sebab ikut imam. Kemudian dia jamak dengan Asar. Asar dia kena buat 4 ke 2? 2 lah. Sebab dia qasar. Dia musafir. Sebab dia musafir. Sebab dah persoalan tadi adalah di Mekah dengan Madinah lah. So kita musafir. So bila ikut imam Zuhur 4 sebab ikut imam, ataupun kita kat sini lah. Kalau kita musafir, kita ikut imam pertama Zuhur tamam. Bila kita salat yang kedua qasar. Sebab yang tadi kenapa tamam? Sebab ikut imam tamam. Yang kedua kita salat sendirian ataupun jemaah kita yang musafir. Maka kita salat 2 lah. Bukan 4. Walaupun ada yang cakap 4. Disebabkan tadi Zuhur dengan 4. Tak. Wallahu a'lam. Tapi kalau tak musafir, 4 lah. Dia jamak, dia tak qasar. 4 dan 4 lah. Wallahu a'lamu bis-shawab. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.